Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita kali ni agak ekstrim sikit guys. Seingat Nina tak pernah lagi lah cerita kes jenayah melibatkan penjahat tu seorang pemuja syaitan. So hari ni Nina nak share tentang seorang penjenayah yang sangatlah wanted dekat Amerika dulu. Lelaki ni bukan sekadar penjenayah tau, tapi dia adalah pengikut satanik yang tegar. So setiap kali pembunuhan and then mangsa dia hidup, dia akan paksa dorang-dorang ni untuk memuji syaitan ataupun melafaz kata-kata memuji syaitan. Gila. So without wasting any time, let's get started. Sekitar tahun 1985 macam tu, penduduk California telah digemparkan dengan berita yang sangat menakutkan, iaitu tentang seorang lelaki yang sangat dikehendaki oleh pihak polis. Poster lelaki ni juga telah ditampal merata-rata tempat, termasuklah dekat kawasan perumahan dorang. Lelaki tadi adalah Richard Ramirez, ataupun nama sebenar dia adalah Ricardo Leyva Munoz Ramirez. Jadi kalau Nina salah pronounce nama dia, Nina minta maaf sebab Nina tak tahu macam mana nak pronounce nama dia yang sebenar-benarnya. Dia juga digelar sebagai The Night Stalker, sebabnya dia ni telah bunuh mangsa dia seramai 14 orang, termasuklah dengan perbuatan merogol. Richard lahir pada 29 Februari 1960 di Texas dan dia merupakan anak bongsu daripada 5 orang adik-beradik. Mak ayah dia orang Mexico yang bernama Mercedes dan juga Julian. Ayah dia dulu ni seorang anggota polis. Lepas tu ayah dia telah bekerja sebagai buruh kereta api. Ayah dia ni pula dikatakan jenis yang panas baran dan kuat minum arak. So ayah dia memanglah suka mahu Richard dan juga adik-beradik dia yang lain. Mak dia pula bekerja dekat kilang kasut jenis boot. Sejak dia kecil, dalam umur 5 tahun macam tu, dia pernah kena sawan disebabkan kecederaan dekat bahagian kepala. Bila dah meningkat dewasa, Richard ni mula terpengaruh dengan dadah tau. Bukan dia je, adik-beradik dia yang lain pun bermasalah juga dan diorang ni terlibat dengan kejadian-kejadian jenayah. Disebabkan diorang masa kecil-kecil selalu kena dera fizikal oleh mak dan ayah diorang. That's why lah kot bila diorang ni membesar, diorang jadi manusia yang bermasalah. Semasa Richard ni remaja, sepupu dia memang banyak bagi pengaruh dekat dia. Pengaruh tu pula bukannya pengaruh positif guys, tapi pengaruh negatif. Sepupu dia ni bernama Mike dan tua daripada Richard. Jadi Mike ni adalah bekas tentera yang pernah join peperangan dekat Vietnam. Disebabkan Richard dengan Mike ni rapat, so Mike ni mula ajar Richard ni bukan-bukan. Contohnya macam hisap ganja. Bukan tu je, dia selalu ceritakan tentang kejadian semasa dia berperang dulu dekat Richard. And then dia tunjuklah beberapa keping gambar Polaroid, dan gambar-gambar tadi tu lah mangsa-mangsa yang dia rogol dan dia bunuh. Termasuklah ada satu gambar tu, Mike ni bergambar dengan mangsa dia yang dah tak ada kepala guys. Ngeri. Satu hari tu Mike ni tembak bini dia tau. Dia tembak betul-betul depan mata Richard. Tak tahulah sebab apa motif Mike ni tembak isteri dia, sebab memang tak dijelaskan motif dia. Kemudian Mike ni disahkan tak bersalah sebab dia ada masalah mental. Kemudian Mike pun dihantarlah dekat hospital sakit jiwa dan dia kena menjalani rawatan selama 4 tahun dekat sana. Kalau korang nak tahu, masa ni Richard dah terlibat dengan pemujaan syaitan tau. Semuanya disebabkan pengaruh daripada Mike. Lepas kejadian Mike tembak bini dia tu, dari sini Richard memilih untuk mengikut jejak sepupu dia. Mungkin lepas dia tengok kejadian bini Mike tu kena tembak, mungkin dia rasa wow, benda ni macam sesuatu yang dia kena buat sebab nampak macam hebat ke apa, tak tahulah. Richard mula buat jahat semasa dia kerja dekat sebuah hotel. Jadi dekat hotel ni, Richard guna kunci yang pendua and then dia ceroboh masuk bilik tetamu. Lepas dah dapat masuk ke dalam bilik tu, dia pun curilah barang-barang berharga milik tetamu dia. Tak lama lepas tu, dia kena buang kerja tau. Sebabnya Richard ni ditangkap semasa nak merogol tetamu hotel. Masa tu, lelaki mangsa ni dia baru balik dari kerja, so dia nak masuk ke hotel lah. Dan pada masa ni, dia nampak Richard tengah kacau bini dia. So lelaki tadi tu pun belasah Richard dan Richard kena buang kerja. Pada tahun 1977, Richard sebenarnya dah memang banyak sangat ikut jenayah. Dia dah masuk penjara berkali-kali atas kesalahan-kesalahan kecil dan juga kesalahan memiliki dadah yang banyak. And then Richard ni telah pindah ke San Francisco sebelum dia berpindah ke Los Angeles. Dekat sini dia mula terlibat dengan dadah, rompakan dan juga aktiviti pemujaan syaitan. Pada Mei tahun 1984, ketika Richard berada di San Francisco, dia telah bunuh orang buat kali pertama. Jadi mangsa dia adalah seorang kanak-kanak perempuan yang berusia 9 tahun bernama Mei Leong. Diorang jumpa mayat Mei Leong ni dekat ruang bawah kawasan sebuah hotel. Mangsa tadi dipercayai kena pukul, kena rogol and then kena tikam. Lepas tu mayat budak tu Richard gantung dekat air guys. Hasil siasatan pihak polis, diorang memang jumpa DNA Richard dekat situ. Tapi kes tu tak diteruskan sebab polis tak ada bukti yang seterusnya untuk dakwa dia. So dia terlepas macam tu je. Selepas dia dibebaskan, dia lagi jadi jahat guys. Pada tahun 1984 tu, dia mula melakukan pembunuhan berantaian ataupun dia jadi seorang pembunuh bersiri. Mangsa pertama dia dalam kes pembunuhan berantaian ni adalah Jenny yang berusia 79 tahun. Ya, seorang warga Mas. Jenny kena tikam berkali-kali semasa dia tengah tidur. Bukan tu je, leher dia ni hampir kena putus sebab kena sembelih dengan Richard. 9 bulan lepas tu, pada 21 Februari tahun 1985, dia ceroboh masuk ke sebuah rumah and then dia tembak 2 orang perempuan pula. Mangsa tadi tu adalah adik-beradik yang bernama Christina 58 tahun dan kakak dia yang bernama Mary 71 tahun. Pada 17 Mac tahun yang sama, dia tembak seorang gadis bernama Angela berusia 20 tahun ketika Angela ni berada dekat depan rumah dia. Lepas tu housemate Angela tadi tu pun
pun kena tembak sampai mati. Tapi Angela tu selamat sebab peluru yang Richard tembak tu terkena kunci yang dia genggam. Okay, masa Richard nak tembak tu, jadi dia pegang macam tu lah untuk tutup muka dia, and then tembak kena kunci dia. So dia just luka dekat tangan. Tak sampai sejam guys, Richard ni bunuh lagi orang lain. Dia tahan sebuah kereta, lepas tu dia suruh orang tu keluar. Orang tu bernama Lian Yu. Dia paksa Lian tu keluar dari kereta, lepas tu dia tembak Lian Yu bertubi-tubi. Lepas dia tembak, dia lari. Dia biarkan Lian Yu dekat situ. Masa tu Lian Yu ni dia masih lagi bernyawa, and then dia meninggal semasa diorang nak bawa dia pergi hospital lah. So dia mati dalam perjalanan nak ke hospital. Dalam masa 1 hari dia dah bunuh 3 orang guys, dekat tempat yang berbeza. Gila. And then 10 hari lepas tu dia buat hal lagi tak habis-habis. Kali ni dia bunuh pula sepasang suami isteri dengan cara menembak dan menikam. Si suami tadi adalah Vincent yang berusia 64 tahun dan isteri dia bernama Maxine 44 tahun. Diorang berdua ni memang kena siap dengan cara yang tak berhati perut. Mata isteri dia kedua-dua belah kena korek dengan pisau tau. Richard juga dipercayai telah menyeksa couple tadi. Setiap kali Richard ni bunuh orang, Richard mesti akan tinggalkan simbolik dia dekat situ. Biasanya dia akan tinggalkan simbolik dia yang macam bentuk syaitan tu, yang bulat ada bintang dekat tengah, dekat situ, dekat kawasan ataupun dekat tempat kejadian tu. Jadi bila polis tengok, okey, polis dah beritahu ni kerja siapa, mesti orang yang sama. Pada 30 Mei pula, Richard telah menyerang Malvia yang berusia 83 tahun dan adik dia Blanche 80 tahun yang merupakan seorang OKU. Dikatakan pada masa tu Richard ni dia cuba untuk mencabur Blanche. Lepas tu abang dia tadi tu yang bernama Malvia cuba nak protect adik dia, dan akhirnya diorang berdua ni telah dipukul dengan menggunakan penukul besi. Tapi dikatakan Blanche telah selamat dalam kejadian tu. Esok tu guys, dia liwat pula seorang lelaki yang bernama Roots berusia 41 tahun. Anak lelaki Roots berusia 12 tahun dia kurung di dalam almari. Diorang berdua ni tak kena bunuh tapi kena pukul jugalah, and then Richard tu larikan diri dia. Sejak daripada bulan Mac sampailah Ogos, Richard dah pecah masuk sebanyak 14 buah rumah dengan niat nak merompak. Jadi dia pecah masuk rumah. Mangsa-mangsa dia tadi tu bukan sekadar nak pergi bunuh orang, bukan sekadar nak pergi pukul, tapi sebenarnya dia nak merompak. Dan selama tempoh tu juga seramai 11 orang mangsa dia kena rogol, dan jumlah pembunuhan dia adalah seramai 14 orang. Pada 24 Ogos tahun yang sama, Richard ni telah berpindah ke Los Angeles, dan dekat sini dia telah pecah masuk rumah Bill yang berusia 29 tahun dan tunang dia yang bernama Inez. Bill kena tembak dekat kepala sampai mati, manakala Inez ni kena cabul. Inez juga telah dipaksa untuk menyebut kata-kata memuja syaitan sebelum dia kena ikat. Jadi masa Richard nak tinggal ke rumah diorang tu, Inez ni sempatlah gerakkan badan dia untuk tengok ke tingkap, dan dia dapat tengok kereta apa yang Richard ni naik. Pada 30 Ogos, Richard telah ditangkap oleh orang awam sebabnya diorang dah cam dah muka dia. Sebab masa tu poster muka dia dah terpampang dekat mana-mana je kan, jadi orang mudahlah cam dia. Selepas dibicarakan, dia telah bersalah atas 13 tuduhan bunuh kelas pertama, 5 tuduhan cubaan bunuh, 11 jenayah seksual dan 14 tuduhan pecah rumah. Korang bayangkan dalam masa beberapa bulan je dia dah buat banyak tu kes jenayah. Gila kan? Lepas tu Richard ni telah dipindahkan ke penjara San Quentin di California. Kalau korang nak tahu, penjara San Quentin ni sebenarnya dia menempatkan banduan-banduan yang akhir. Kepada akhir lah, dia melepaskan banduan-banduan yang sangat-sangat berbahaya. So banduan-banduan yang macam tu lah akan ditempatkan dekat San Quentin. Masa dia dekat penjara, dia sebenarnya ada seorang peminat yang bernama Doreen tau. Doreen ni sebenarnya adalah seorang editor majalah bebas. So dia pernah hantar surat dekat Richard, kata dia suka dengan Richard, and then diorang berdua ni pun bercinta. Lepas tu pada tahun 1996, Richard dengan Doreen pun berkahwin lah dekat penjara tadi. Pada tahun 2009, akhirnya Doreen telah menikahkan Richard selepas dia disahkan membunuh dan merogol Melung yang berusia 9 tahun, iaitu mangsa pertama dia dulu. Sebelum dia meninggal, iaitu pada tahun 2013, Richard telah bertunang dengan seorang gadis, iaitu merupakan seorang penulis yang bernama Kristen Lee. And then pada tahun yang sama, 2013 ni, Richard telah meninggal disebabkan kanser. Pada masa tu dia berusia 52 tahun dan meninggal dalam penjara. Pelik juga orang ni boleh bercinta dengan pembunuh yang scary. Alright guys, itulah sahaja perkongsian Nina tentang cerita The Night Stalker, seorang kriminal yang buat jahat dalam masa beberapa bulan. Dia dah boleh bunuh orang sesuka hati tanpa ada perasaan. Seram seram. Tak tahulah kenapa orang luar negara ni diorang punya tahap jenayah diorang tu macam kita tak boleh nak fikirkan waras. Kita rasa macam terlalu melampau diorang punya perbuatan tu. Macam diorang ni macam bukan dilahirkan jadi manusia tau. Scary. Okay guys, itu sajalah cerita untuk hari ni. Nina harap korang suka, dan kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang akan datang, dan follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye. Assalamualaikum.